Sejarah dunia tercatat apabila jenis wabak penyakit yang dikenali sebagai coronavirus atau COVID-19 melanda seluruh dunia pada awal tahun 2020. Penyebaran wabak ini membuatkan segala aktiviti harian terhenti. Pergerakan manusia menjadi terhad. Pada 18 saya bulan 3 tahun 2020, saya mendapat maklumat tersebut daripada daripada kementerian yang menyatakan bahawa kita akan melaksanakan PKP. Ianya adalah satu kejutan yang besar juga. Pada ketika itu, banyak cabaran yang terpaksa saya lalui apabila saya memikirkan keadaan ini. Saya sendiri berada jauh daripada kawasan sekolah. Maka saya bersama keluarga telah berbincang, iaitu mengambil keputusan untuk berpindah supaya saya berada berdekatan dengan kawasan sekolah. Pelbagai sektor menerima tempiasnya dan kesemuanya terpaksa mendepani dengan kaedah baru bagi meneruskan kelangsungan hidup. Dunia pendidikan antara yang terkesan teruk. Sekolah terpaksa ditutup dan murid sehingga tenaga pengajar terpaksa berkurung di rumah. Sekolah Menengah Taman Desa 2 di Rawang, Selangor antara contoh di dalam bandar yang turut berdepan dengan cabaran ketika wabak COVID-19 melanda. Pada ketika semua sekolah ditutup, guru-guru di sekolah ini telah tiada pilihan lain dengan menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran secara maya bagi memastikan silibus pengajaran dapat disampaikan dengan sebaik mungkin, termasuk sesi pembelajaran tidak ditangguhkan dengan begitu lama. Apabila saya masuk saja dalam kawasan sekolah, di kawasan sekolah hanya ada 2 sahaja pengawal keselamatan, kemudiannya 4 orang pekerja pembersihan. Satu yang tak pernah kita bayangkan sebelum ini. COVID-19 ini sesungguhnya telah memaksa pihak sekolah termasuk pentadbir dan guru-guru mendepani satu cabaran baharu dalam mendidik murid-murid melalui pembelajaran dalam talian bersesuaian dengan norma baharu. Apabila PKP diumumkan pada 18 Mac 2020, perkara pertama yang saya fikir, berapa lama PKP ini akan berlangsung. Dan tak pernah terfikir tiba-tiba sekolah ditutup. Sedangkan sebelum-sebelum ini kita memang tahu sekolah kebanyakan masa ditutup setiap tahun disebabkan oleh jerebu. Tapi apabila berlakunya PKP ini, jadi kita sendiri pun terfikir, saya sendiri pun tak pernah sangka dari bulan 3 sehingga bulan 6 terpaksa bercuti selama 3 bulan tanpa adanya, maksudnya sentuhan daripada kami sebagai pendidik. Kami sendiri pun tidak dapat nak menghubungi anak-anak murid. Masa itu pun kita punya grup kelas pun belum lagi kuat. Jadi apabila berlakunya cuti yang berlarutan, bila disambungkan 2 minggu, sampailah bulan 6, kami masih lagi belum dapat bersekolah. Jadi masa ini saya pun terfikir, macam manalah agaknya. Tambah saya mengajar pelajar-pelajar tingkatan 5 yang nak menghadapi SPM. Jadi pada masa itu saya terfikir macam mana agaknya saya nak menghabiskan silibus yang memang masa itu dah 3 bulan kami tak bersekolah. Jadi dalam fikiran saya hanya terfikir tentang murid-murid. Jadi kebanyakan ibu bapa ada yang menghubungi, cikgu macam mana ni cikgu, silibus ni belum habis. Kata kita ni norma baru. Kita memang tak dapat nak elakkan diri daripada menghadapi situasi seperti ini. Jadi kita ikut sahajalah. Sebab sebenarnya akan ada pendekatan-pendekatan yang lain yang akan dibuat oleh pihak kerajaan. Dan ditambah pula pada masa ini tidak ada pengisian yang dapat kami buat kepada anak-anak murid kita ini. Seolah-olah mereka ini berada di rumah selama beberapa bulan itu
Tidak ada pembelajaran yang dapat dibuat sebelum kerajaan memutuskan untuk buat PDPR. Allah bisa tegal biasa. Walaupun tidak pernah melalui masalah atau cabaran seperti ini, namun kerjasama daripada banyak pihak, terutamanya daripada pentadbir sekolah, pejabat pendidikan negeri dan daerah telah bergabung tenaga untuk memastikan pembelajaran dapat diteruskan di ketika wabak COVID-19 masih merantai pergerakan murid dan guru untuk kembali ke sekolah. Oleh kerana penutupan sekolah, proses pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka yang merupakan satu kebiasaan bagi mereka terpaksa dihentikan serta-merta dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sebagai seorang guru yang mengajar murid-murid tingkatan 5, kerisauan saya ialah bagaimana mereka nak menghadapi SPM. Jadi kita bermesej, jadi kalau ada apa-apa bahan tu saya hantar melalui WhatsApp group lah, bahan, nota. Kalau tak faham apa-apa, memang boleh terus call. Dan saya memang tak ada masalah. Memang saya melayan anak murid saya sampai pukul 12 malam. Sampai pukul 1 pagi pun saya masih lagi melayan anak-anak murid. COVID-19 sesungguhnya telah membadai segenap manusia. Bukan sahaja masalah mengikuti pembelajaran secara maya, tetapi ada sebahagian murid yang berdepan masalah kewangan apabila ibu bapa mereka kehilangan pekerjaan. Saya sebenarnya sangat terkesan apabila dalam kalangan anak-anak murid saya ini memang berada dalam kawasan kejiranan saya. Jadi bila anak ini bersekolah, mereka ada kawan-kawan yang memang ibu bapa mereka bekerja bukan makan gaji. Macam saya tidak nafikan bahawa saya makan gaji dan memang gaji kami setiap bulan masuk. Tapi walau bagaimanapun, sebahagian daripada gaji itu, berapa persen tu kami memang peruntuk untuk bantu penduduk berhampiran ataupun masyarakat sekitar yang memerlukan bantuan. Jadi, apa yang saya dapat info ialah anak murid saya ni dia terpaksa, 6 orang sekeluarga tu terpaksa makan di rumah jiran dia. Disebabkan dia tidak ada lagi stok makanan. Saya fikir macam mana saya sendiri mampu beli dan anak-anak saya dapat makan makanan-makanan yang berkhasiat, makanan-makanan yang enak, tapi anak murid saya tak ada makanan. Itu yang saya bersama dengan pengetua dan saya hubung Cik Izzat sekali. Kami memang all out lah masa itu. Kami tubuhkan tabung bantuan khas PKP. Masih inilah saya ingat dan saya juga menghubungi pihak. Jadi pihak YAPIM ni kalau kita tengok dia memang membantu, memang memerlukan bantuan. Jadi kami dapat bantu masa itu 100 keluarga. Bersama dengan wang PIBG yang ada, sebab saya sendiri yang buat kutipan bersama dengan YDP, bersama dengan bendahari PIBG, kami tubuhkan satu tabung khas dan masa ini kami memang tak pernah putus pun memberi bantuan. Masalah murid dihimpit kekangan kewangan ini juga antara yang dihidu oleh guru. Ada sebahagian murid mereka yang kelaparan kerana ibu atau bapa tidak lagi mempunyai sumber keuangan setelah COVID memenjarakan mereka di rumah. Langkah pantas diambil oleh guru-guru. Bantuan makanan segera diusahakan dengan menggunakan wang sumbangan guru-guru serta PIBG dan pertubuhan bukan kerajaan. Guru-guru sekolah ini juga menjalinkan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam usaha mereka untuk mencari dana bagi membeli barang keperluan dan makanan kepada murid yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Jadi pada peringkat awal kami memang guru-guru tidak dibenarkan untuk keluar menghantar makanan kepada murid. Jadi kami terpaksa fikirkan satu kaedah cara untuk menghantar makanan ini sebab kerana ni kami ada sumber untuk dapatkan wang. Ramai dalam kalangan guru-guru, ibu bapa yang berkemampuan yang telah pun memberi sumbangan kepada PIBG dalam akaun PIBG dan daripada wang tersebut kami ada sumber tapi kami tak ada orang untuk menghantar. Jadi apa yang kami buat ialah kami beli barangan daripada Pasaran Ikhwan. Jadi setiap minggu lebih kurang 30 keluarga yang kami bantu. Dan saya sebenarnya sangat terharulah dengan pengorbanan guru-guru saya, dengan pengorbanan AKP. Jadi sekali kutipan kami buat beras tu sampai 300 beg. Jadi saya kira lebih kurang 3,000, 4,000 RM Malaysia yang diberikan oleh guru-guru. Jadi tanggapan masyarakat bahawa kami ini duduk goyang kaki sahaja, makan gaji tanpa buat apa-apa itu sebenarnya adalah tanggapan yang memang salah sama sekali.
Sesuatu yang positif ketika wabak COVID-19 melanda negara ialah sikap dan keprihatinan pelbagai pihak yang sudi menghulur bantuan bagi meringankan beban mereka yang dilanda musibah ini. Faktor ekonomi paling dirasai dan ramai pelajar, khususnya mereka yang tinggal di bandar besar, berdepan masalah ketiadaan wang untuk membeli makanan. Cabaran yang utama yang terpaksa pihak sekolah atasi ialah untuk memperkenalkan PDPR ni teknologi, kaedah yang sesuai untuk disampaikan kepada guru-guru untuk diaplikasikan kepada murid-murid. Jadi alhamdulillah syukur apa yang berlaku di sini unit ICT sekolah, iaitu 2 orang guru ICT saya, Puan Nadila dan juga Puan Yuzi. Mereka ini adalah 2 orang merupakan tunggak utama memperkenalkan PDPR ini kepada guru-guru. Setelah hampir sebulan, guru-guru dah hampir mahir semua. Demi untuk murid, kami belajar. Peringkat awal dulu kami pun tak pernah faham apa dia itu Google Meet. Bagaimana kami terkesan dengan murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran. Bagaimana kami terkesan dengan murid-murid yang menghadapi masalah ketiadaan bekalan makanan. Bagaimana kami terkesan dengan murid-murid yang ibu bapa mereka diberhentikan kerja. Kesungguhan guru ini tiada batasan. Murid yang kurang berkemampuan dibantu. Gadget baru dibelikan untuk mereka. Data internet dibekalkan. Ini antara pengorbanan besar guru-guru ketika berdepan serangan wabak COVID-19. Bagi guru-guru ini, mereka mengorbankan nyawa sendiri kerana terdedah dengan jangkitan ketika berurusan di luar rumah. Bagi mereka, Allah bisa tegal biasa kerana yang lebih penting ialah pelajar mereka terus dapat mengikuti pembelajaran di rumah. Dan ada juga kes yang apabila seorang murid ini, saya dapat panggilan daripada guru, dia kata, Puan Norisha tolong. Dia kata, murid ni dia tak cukup data. Jadi saya tanya dekat pelajar tu, saya sendiri yang interview dia, saya tanya kenapa, kamu tak ada duit ke? Ayah dah tinggalkan kami apabila kes COVID ni, sekarang ni mak kerja kilang. Jadi ini saja duit yang saya ada, dia kata. Jadi apa yang saya buat malam itu juga, saya bagi top up dekat dia RM60. Saya rasa cukuplah untuk dia pakai sebulan. Dari situlah pula, apabila kami melihat bahawa selepas habis isu bekalan makanan, dia datang pula kepada isu PDPR. Ada murid yang nak masuk dalam PDPR, tetapi tidak ada data pula. Jadi apa yang kami buat ialah guru-guru ini kami tubuhkan pasukan yang dinamakan Hulur Kasih. Jadi Hulur Kasih ini dia khas untuk dapatkan data dan juga beli gadget untuk murid. Jadi sebenarnya ibu bapa pun sangat bimbang. Sedaya mungkin mereka cuba cari gadget untuk anak. Dan anak bukan ada seorang, anak ada 5-6 orang dan nak berkongsi satu komputer. Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, YAPIM, antara pihak yang menghulur sumbangan bagi meringankan beban yang ditanggung pelajar yang turut terkesan secara langsung apabila tonggak keluarga mereka tidak dapat keluar mencari nafkah. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Tugas guru-guru ini sudah melewati kerja hakiki mereka sebagai pendidik, tetapi memegang falsafah Allah bisa tegal biasa. Segala yang payah sebenarnya menjadi mudah apabila semua usaha disatukan sebagai satu pasukan. Kami dapat beli lebih kurang dalam 300 beg beras. Dan ada guru yang memberi beras itu bukan 1 paket, 2 paket, tapi ada yang memberi sehingga 40 paket. Dan saya yakin sebenarnya apa yang kami buat di sekolah ini bukan berlaku di SMK Taman Desa 2 sahaja, tapi berlaku di semua sekolah di Malaysia. Sebab saya rasa semua guru sanggup berkorban. Okey, apabila PKP diumumkan dan dikuatkuasakan, saya mendapat laporan khususnya daripada guru-guru yang mengatakan ramai anak murid atau keluarga mereka tidak dapat makan. Terjejas sumber pendapatan, ada yang parents tak dapat pergi kerja, tak dapat ada yang meniaga, tak dapat meniaga, khususnya yang meniaga tepi jalan, tepi apa ni. Jadi kami pihak PIBG berbincang dengan pentadbir sekolah, khususnya Puan Pengetua dan guru-guru kanan serta guru-guru, memikirkan bagaimana kita nak menangani masalah
keluarga murid-murid kita ni yang terputus makanan. Kami wujudkan satu tabung yang kami panggil tabung ataupun dana khas bantuan PKP. Jadi alhamdulillah apabila terwujudnya tabung, ramai yang menyumbang dan saya ucapkan terima kasihlah kepada penyumbang, khususnya guru-guru dan ibu bapa yang sanggup membantu. Sewaktu sekatan perjalanan dilonggarkan sedikit, pihak sekolah telah mengambil langkah dengan menyediakan salinan nota untuk dipungut sendiri oleh para pelajar atau waris mereka di hadapan pagar sekolah. Segala usaha ini adalah untuk memastikan para pelajar dapat terus belajar walaupun sekolah mereka masih ditutup. Apabila kami dimaklumkan bahawa sekolah akan dibuka semula, dapati ini adalah satu cabaran yang besarlah untuk kami semua. Perkara pertama yang kami lakukan ialah mengadakan video simulasi untuk disebarkan kepada semua murid-murid di SMK Taman Desa 2. Melalui video tersebut dengan jelaslah dapat kami sampaikan maklumat ini kepada murid-murid ataupun keadaan yang sepatutnya mereka lakukan apabila berada di sekolah. Guru-guru sendiri yang datang ke sekolah bagi memastikan keselamatan murid-murid itu, mereka lah yang membuat penjarakan meja antara meja, mereka lah juga yang melekatkan tanda-tanda penjarakan tersebut. Tanpa guru-guru ini, agak sukarlah untuk saya seorang untuk menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh kementerian. Cabaran besar tetap menanti guru-guru memastikan segala SOP dipatuhi bukanlah kerja mudah kerana ratusan murid yang kembali semula ke sekolah ini harus dipastikan memudayakan norma baharu dalam kehidupan mereka. Pergaulan dan pergerakan tidak lagi sebebas seperti sebelum ini. Tetapi dengan pemantauan serta bimbingan guru-guru, para pelajar pantas mengadaptasi kehidupan baru setelah sekian lama terkurung. 2 hari sebelum sekolah dibuka, pihak bomba sendiri telah datang ke sekolah untuk mensanitasikan kawasan sekolah dan mereka memang bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas yang diamanahkan kepada mereka. Apabila dimaklumkan yang sekolah akan dibuka, maka saya dapati bahawa saya amat memerlukan bantuan daripada agensi-agensi luar ini. Dan syukur alhamdulillah mereka lah yang banyak membantu kami dalam memastikan yang apabila saja sekolah hendak dibuka, sekolah berada dalam keadaan yang begitu selamat sekali. Syukur alhamdulillah dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam memastikan murid-murid berada dalam keadaan yang selamat. Kami mendapat perkabaran bahawa sekolah akan dibuka semula. Jadi masa itu dalam fikiran terfikir bagaimanakah keadaan sesi persekolahan dalam keadaan norma baharu. Dan yang kami paling bimbang sekali apabila murid-murid juga ada keberangkalian untuk dijangkiti dan sentiasa mengikut prosedur yang ditetapkan oleh KPM. Kami membeli alat-alat sanitasi, kemudian membeli termometer suhu. Selepas PKP sekian lama sekolah dibuka, guru-guru ini sebenarnya berkorban. Termasuklah menjaga tandas murid. Sedangkan selama ini guru tidak pernah menjaga tandas murid. Tapi kali ini guru pun terpaksa jaga tandas pada masa rehat untuk memastikan tidak ada lebih daripada 3 orang murid yang berada dalam satu masa. Mereka juga menjadi penghantar makanan di dalam kawasan sekolah, iaitu mengambil tempahan daripada murid-murid, kemudiannya membawa tempahan tersebut ke kantin, kantin sediakan dan guru inilah yang bertugas menghantar makanan dari kelas ke kelas sebab murid tidak dibenarkan langsung ke kantin. Jadi tapi kami sebagai guru memang tidak ada langsung rasa macam kami ini diinaya ke dan sebagainya ataupun itu bukan tugas kami. Sebab kami yang paling penting ialah kami hendak menjaga kesihatan murid-murid kami di sekolah supaya mereka tidak ada banyak pergerakan. Jadi sebenarnya terlalu banyak pekerjaan yang perlu dibuat oleh guru. Itu bukan setakat itu saja,
apabila habis saja waktu sesi persekolahan, waktu terakhir, guru yang terakhir juga terpaksa menggunakan 10 minit untuk mensanitasi kelas sebelum sesi petang masuk, apabila kita dah ada sesi pagi dan sesi petang. COVID-19 sesungguhnya telah memaksa pihak sekolah termasuk pentadbir dan guru-guru mendepani satu cabaran baharu dalam mendidik murid-murid. Biarpun tidak pernah melalui masalah atau cabaran seperti ini, namun kerjasama daripada banyak pihak, terutamanya daripada pentadbir sekolah, pejabat pendidikan negeri dan daerah serta pelbagai pertubuhan telah bergabung tenaga untuk memastikan pembelajaran dapat diteruskan di ketika wabak COVID-19 masih merantai pergerakan murid dan guru. Sekarang ini kita terpaksa jauh-jauh daripada murid. Sedangkan selama ini murid itu berada di sekeliling saya. Berada di sekeliling dan kerumun kita. Ya, sebab sekarang ini murid-murid itu, cikgu tak boleh cikgu 1 meter, cikgu jarak 1 meter. Jadi kita nak mendekati mereka pun takut dan mereka juga takut untuk mendekati kita. Dengan izin Allah, semoga COVID ini diangkat semula ke langit dan kita dapat hidup seperti biasa. Harapan saya sebagai pengetua di SMK Taman Desa 2 ialah agar proses pembelajaran dapat diteruskan dengan baik walaupun apa jua cabaran yang terpaksa kami tempuhi. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada KPM, kepada JPN dan juga PPD Daerah Gombak yang mana selama ini banyak membantu kami dalam memastikan pembelajaran ini dapat diteruskan. Akhir sekali, guru-guru di seluruh Malaysia, sama-samalah kita berkhidmat dengan sebaik yang mungkin. Kementerian Pendidikan mengumumkan sesi persekolahan Penggal 1 kalender akademik sesi 2022-2023 bagi semua sekolah di seluruh negara bermula pada 21 Mac 2022. Bagaimanapun, ada murid yang perlu hadir secara bersemuka, penggiliran dan mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR.